Perkongsian merupakan sebuah bentuk perniagaan di Malaysia. Perniagaan boleh dibuat di SSM dengan yuran tahunan sebanyak RM60. Pengurusan akaun dan penyediaan penyata tahunan perlu dilakukan sama seperti perniagaan jenis milikan tunggal. Perbezaan berlaku semasa pengiraan cukai untuk setiap rakan kongsi. Berikut adalah penerangan secara terperinci perihal penyata kewangan bagi perniagaan, jenis perkongsian dan pengurusan cukai individu untuk setiap rakan kongsi. Anda boleh share link video ini dengan bisnes partner supaya dapat sama-sama berusaha ke arah perniagaan yang lebih maju. Ini saya tunjuk contoh penyediaan asas untuk perniagaan jenis partnership rakan kongsi, ya. Okey. Dia punya financial statement ataupun laporan keuangan dia sama macam biasa, sama macam milikan tunggal. Dia ada penyata untung rugi, dia ada kunci kira-kira. Cuma perbezaannya dalam laporan keuangan dia di sini, di dalam equity. Nampak tak? Di dalam equity. Okey. Kalau milikan tunggal Soprop, dia kat sini dia akan tulis owner equity, tapi dekat dalam partnership laporan keuangan dia biasa akan tunjuk partners equity, maknanya equity untuk rakan kongsi. Okey, so capital ini pun sama. Okey, kalau ada setengah-setengah software dia membenarkan kita buat sub account untuk setiap rakan kongsi. Maknanya kalau ada 5 rakan kongsi, capital account ni ada 5 nama, current account ni ada 5 nama, advance drawing pun ada 5 nama, closing pun akan ada buat 5 nama lah. Saya akan buat sub. Kalau yang jenis tak ada, selalunya kita akan terpaksa buat manual. Maknanya dalam software tu dia akan tunjuk secara total, so manual kita akan kira pakai Excel. Okey, ini saja yang beza, yang lain semua sama. Dia ada balance sheet sama, profit and loss dia pun sama. Okey, cuma bezanya perkongsian ini, perbezaannya dari segi kiraan cukai ataupun penyediaan borang cukai. Okey, ini saya bagi contoh untuk 2018. Maknanya apa? Untuk year end tahun taksiran 2018. Okey, maknanya kat sini 2018. Okey. Tempoh perakaunan sama macam Soprop tadi yang saya cerita, ada 3 situasi. Maknanya situasi normal daripada Januari sampai Disember, situasi dia baru buka, maknanya tarikh dia mula bisnes sampai hujung tahun, ataupun situasi nombor 3 tadi ikut tarikh dia tutup, maknanya daripada awal tahun 1 Januari sehingga bila dia tutup. Kalau dia tutup 2019, tahun taksiran 2019, sama. Okey. Cumanya dari segi kiraan cukai dia sampai sini. Sampai sini. Okey. Ini kalau sole proprietor, kiraan ini hanya kita laporkan, kiraan ni kita gunakan untuk buat isi borang cukai B saja. Tapi kalau untuk perkongsian dia ada borang-borang tambahan. Okey. Kalau kita refer dekat tax computation, kiraan di sini sama macam Soprop. Sama. Dia start daripada untung atau rugi bersih, lepas tu kita akan campur balik non-allowable expenses, maknanya expenses yang tak dibenarkan, sama macam saya dah cerita sebelum-sebelum ini. Campur partners allowance, sama. Sampai adjusted income, lepas tu tolak capital allowance jika dia ada asset. Jika dia ada aset yang masih ada nilai, allowance kita akan tolak kat sini. So akan dapat ada total sini kan, maknanya statutory income dia. Sampai di sini, okey, dia kena ada buat pembahagian pembahagian keuntungan ataupun ikut tahun taksiran tu lah. Okey, so pembahagian ini yang ini dia akan laporkan dalam CP 30. Okay, nampak tak? Pembahagian pendapatan perkongsian. Ini. Borang ini tak perlu dihantar kepada income tax, tapi hanya untuk simpanan saja. Sebab tu dia tak ada lambang income tax apa, dia kita isi manual.
Maknanya setiap perkongsian kena isi borang ni. Untuk setiap rakan kongsi kena ada CP 30 ni untuk setiap orang. So macam contoh ni, saya bagi contoh taksiran untuk 2018 kan. So ini tahun taksiran 2018 2018. So isilah nama setiap rakan kongsi. Kalau contoh kat sini saya bagi contoh ada 2 rakan kongsi, maknanya CP30 ni ada 2 borang. Okey, ada 2 borang. Ini hanya satu saja sebab ini adalah untuk dia punya partnership tadi. Satu saja. Setiap partnership kalau dia ada 5-6 partnership, 5-6 lah dia nak kena isi orang EP ni. Itu cerita lain. Ni saya bagi contoh usahawan tu dia menjadi rakan kongsi kepada satu partnership saja. Dia tak ada 2, 3, tak ada. Jadi saya bagi contoh satu. So contoh Mr. A tadi dan Mr. B, dia adalah rakan kongsi kepada contoh apa? Perniagaan AB Enterprise contoh. Okey, Enterprise. So AB Enterprise buat akaun macam biasa. Dia punya maklumat akaun dia akan isi dalam borang P. Okey, lepas tu isi tax competition. Okey, sampai dekat sini kita ada kena buat pembahagian. Pembahagian kena isi dalam CP30 untuk setiap rakan kongsi. Macam ni ada 2, so ini kena isi 2. Okey, dia macam ini perjanjian bertulis lah. Maknanya yang Mr. A setuju Mr. B dapat sebahagian, ataupun Mr. B setuju Mr. A dapat sebahagian. Sebab nisbah dia tak sama. Kadang-kadang ikut perjanjian masing-masing, ikut perjuangan masing-masing. Ada tahun contoh 2018 A 60%, B profit dia 40%. Ada tahun 50-50 sama rata. Okey, so ini yang menjadi macam perjanjian bertulis. Orang ini setuju, masing-masing setuju menerima ataupun membayar cukai yang sepatutnya. Okey, hasil daripada sini baru isi borang B. So kiraan sini, kiraan ini dengan ini akan isi dekat sini pula. Faham So pembahagian ini CP30. Hasil daripada sini, setiap rakan kongsi kena isi borang B tahun taksiran 2018. Macam saya kata tadi, kalau dia ada 5 rakan kongsi, 5 EB, 5 CP30, 5 EB. So macam contoh saya bagi ni hanya 2 sajalah. So 2 untuk Mr. A, Mr. B, CP30 ni ada 2 keping. Okay, ada 2. Untuk EB, setiap EB maknanya Mr. A punya EB, Mr. B punya EB untuk tahun 2018. Okay, boleh faham So ada borang tambahan dah. Kalau macam milikan tunggal tadi, dia hanya borang B saja. Ini saja kalau milikan tunggal. Tapi kalau untuk partnership, dia ada borang P yang perlu hantar ke income tax. Borang P kena hantar income tax, borang B kena hantar income tax. Ini hanya simpanan saja dalam fund. Contoh jika ada kena audit ke apa ke, ataupun tak akan, manalah tahu kan akan datang ada rakan kongsi tak setuju, ini yang jadi bukti bahawa masing-masing setuju pembahagian keuntungan diterima untuk tahun taksiran tersebut. Ini saya nak bagi contoh untuk sebuah partnership ABC Enterprise. Okey, contoh ini partnership partnership ada 4 orang partner. So dia kena buat financial statement. Okey, financial statement year ended 31st December 2020. So dah siap financial statement. Okey, dia akan declare akaun dia dalam borang P tahun taksiran 2020, selewat-lewatnya pada 30 Jun 2021,
dah siap financial statement, dia kena isi borang P dan hantar kepada LHDN. Lepas tu dia kena hantar P30 untuk setiap partner. Maknanya untuk kes ni dia ada 4 rakan kongsi kan. So maknanya CP30 tu ada 4. So maknanya once partner dia dapat CP30, maknanya semua setujulah atas pembagian yang telah dibuat. Okay, so setiap partner ni akan dapat CP30. Lepas dapat CP30, katakan yang ini adalah seorang penjawat awam, maknanya staff government. So dia ada business income kan, so dia ada borang EC, betul? Okay, yang ini dia ada business income, katakan dia ni staff swasta, so dia ada borang EA. Okay, yang ini dia ada business income. Ini katakanlah dia ada income, dia main saham ke apa ke. Okay. Yang ini business income dia datang daripada enterprise, macam rakan-rakan yang lain, dia ada business income. Lepas tu katakanlah dia seorang director syarikat swasta, director, pengarah. Agak-agak pengarah dapat borang apa? Okay, dia pekerja swasta kan, pengarah akan dapat borang EA, macam pekerja swasta yang lain, pengarah EA. Keempat-empat ini, empat rakan kongsi ni setelah dapat borang CP30 dan juga bukti pendapatan masing-masingnya, okay. So mereka ini, setiap daripada mereka ini kena hantar borang, lepas kira cukai hantar borang B tahun taksiran 2020. Cukai ada ke tak ada? So selewat-lewatnya atau pada sebelum 30 Jun 2021. Ringkasannya adalah untuk 100% gaji ataupun allowance, okay, dia isi borang BE. File cukai dia adalah salary group SG. Ini kena hantar selewat-lewatnya pada 34 tahun akan datang. Maknanya borang B tahun taksiran 2020 hantar 30 April 2021. Untuk yang mix gaji, maknanya gaji campur bisnes atau bisnes sahaja, okey, dia akan isi borang B. File cukai dia adalah OG, maknanya ada grup. Kena hantar borang B berserta dengan cukai jika ada, selewat-lewatnya pada atau sebelum 30 Jun tahun akan datang. Sampai sini saja dulu perkongsian saya untuk kali ini. Jika nak tahu lebih banyak tentang ilmu-ilmu perakaunan, ilmu percukaian, ilmu perniagaan di Malaysia, boleh subscribe channel saya, Nora Ma'aris. Tekan button loceng untuk tahu update terkini, dan juga boleh komen dan share channel saya ini pada rakan-rakan yang lain. Kita jumpa lagi di perkongsian akan datang.